Dah puan. Bagi guna tanah dah puan. Okey. Guna tanah dah. Okey, komersial macam mana? Komersial pun dah puan. Okey, perumahan dan perumahan? Rumah pun dah puan. Okey. Komuniti saya tak sempat review tu, lupa pula. Tertinggal satu. Okey. Ada benda saya nak tanya tu itu, tapi tak apa, nanti lepas ni. Okey, lepas tu industri? Dah puan. Dah. Kemudahan? Kemudahan Aisyah. Aisyah tak ada lagi Okey, kenapa Aisyah ni tak ada lagi ni? Okey, Hazim? Dah puan. Dah, okey. Infrastructure dan utility? Infra pun dah juga puan. Dah, okey. Okey, so hari ni saya nak tanya dulu sebelum kita sambung untuk review. Okey, untuk kamu punya slide, ada tak apa-apa pertanyaan? Slide tu dikira folio lah untuk kamu submit. Dikira folio. So submit untuk projek ni kamu kena submit folio dan report. Okey, report kamu dah mula ke untuk penulisan? Macam mana setiap sektor? Dah mula puan. Dah mula Guna dah? tanah dah mula juga puan. Okay, guna tanah perumahan. Semua ni dah mula, saya anggap dah mula lah Sebabnya isinya sama lah sepatutnya. Isinya sama. Cumanya dalam report dia lebih detail. Maksudnya apa yang kamu presentkan, yang kamu cakap-cakap semua tu, yang kamu bentangkan kepada kami, bentangkan kepada pensyarah lah. Maksudnya kamu terangkan secara terperinci lah keadaan rumah contohnya. Keadaan baik tu macam mana, penerangan dia. Sederhana macam mana keadaan dia. Usang macam mana. So yang tu masuk dalam report. Dalam folio tak ada, kita cuma bentangkan data. Dalam folio, beza folio dengan report adalah report ni banyak penerangan berkenaan tentang maksudnya dia punya penulisan lah untuk menerangkan data tersebut. Report tu perlu ada data dan penulisan. Kalau folio kamu hanya masukkan dan slide kamu tu hanya data lah. Maksudnya dia ada table, gambar dan plan saja. So faham perbezaan di antara folio dan report? Faham? Faham tak? Ya puan. Faham Tarikh nak kena hantarnya 5 hari bulan ke 8 hari bulan? Tarikh ikut dalam briefing. Tarikh ikut dalam briefing saya bagi bila? 8. Cari tengok balik. Tarikh untuk projek 2 Okey, folio dah lepas lah maksudnya. Tapinya sebabnya presentation pun kita tunda kan. Kita tunda dia ada sepatutnya 24 dan 5. Tapi kita buat presentation hari tu hari apa? 28 kan? So 28 bulan presentation. Kamu punya submission untuk folio. So tak apa, nanti dalam tempoh sebabnya projek ni sampai 8 hari bulan. Sampai minggu depan lah. Okay? So sampai minggu depan. Kamu ada masa ada 8 hari lagi lah untuk hantar report dan folio tu. Tapinya folio boleh tak saya minta sebabnya tak ada apa dah siap kan? Cuma ada pembaikan sikit-sikit kan? Boleh tak saya minta kamu submit folio pada 5 hari bulan dan report pada 8 hari bulan? Boleh?
follow 5 hari bulan, report 8 hari bulan kan Puan? Ya. Boleh. Boleh semua Sebab folio tu saya minta awal sikit sebab saya nak tengok kalau ada masih lagi saya tak puas hati, so nanti kita minta hantar pada masih ada masa lah sampai 8 bulan tu. Okay. Report tu pun nanti kalau kamu hantar, kamu ada editor kan, ketua editor iaitu Nabihah dan siapa? Nabihah lagi seorang siapa? Yang dilantik hari tu. Nabihah, siapa lagi orang? Akilah Puan. Akila. Okay. So, Nabihah dan Akila kena set up lah format. Maksudnya awak kena set up format untuk report. Maksudnya cover tu kena, cover dah ada lah. Cover untuk report. Dia macam folio jugalah. Tapi janganlah gambar tu kan nak pakai lain boleh. Tapi mestilah berkaitan dengan tapak. Okay? Mesti berkaitan dengan tapak kamu. So nanti setting untuk report. Report dia kena ada, tahu kan format report? Dan dia ada isi kandungan, ada senarai rajah, senarai rajah tu maksudnya gambar, plan semua tu masuk dalam senarai rajah, senarai jadual. Senarai jadual. Lepas tu yang macam isi kandungan contohnya pengenalan. Awak kena susun lah. Pengenalan. Lepas tu masuk dekat matlamat, objektif apa semua tu. Lepas tu sektor yang pertama sekali sektor guna tanah lah. Okay, sektor guna tanah tu akan ceritakan, sektor guna tanah tu dia punya numbering tu awak kena tetapkan. 1.0 pengenalan. 2.0 sektor guna tanah tu dah. Jadi nombor 2 sektor perumahan. Nombor 3 macam tu lah. So nanti awak buat format tu, tunjukkan kat saya. Boleh? Nabihah dan Akilah. Tentukan tulisan, saiz tulisan, jenis tulisan dan kamu share lah dengan ahli kelas kamu. Tengok setuju ke tak apa semua. Lepas tu nanti tunjuk kat saya. Okey. Kamu pernah tak tengok contoh report untuk kajian guna tanah? Pernah Puan. Dah Puan. Pernah? Pernah Puan. Okey. So, tahu kan maksudnya tahulah secara umumnya report tu macam mana. Format dia. Okey. So, okey tak apa. Nanti cuba buat dululah cuba buat report dulu. Lepas tu nanti kita akan tengoklah. Kita akan review lah dalam kelas, dalam studio. Okay, so hari ni kita settlekan berkenaan tentang folio tersebut. Okay, folio ada apa-apa soalan tak yang setakat ni? Aku ada mana-mana sektor nak tanya dulu. Kita open untuk perbincangan lah hari ni. Setakat ni pembetulan mana yang kamu tak faham ke, kamu nak keliru, nak baiki macam mana? Ada tak? Kau nak tunjuk kat saya ke? Tunjuk kat saya dengan Puan Haniza untuk komen. Ada tak? Better awak tunjuk sekarang daripada nanti Atau kemudian baru kita minta baiki nanti. Puan nak tengok report balik, report pula, folio balik kepada awal.
Tak juga. Cuma saya mungkin kalau katalah sektor tu ada nak tanya, so dia share yang mana yang dia nak tanya. Kita tak pergilah go through satu-satu macam itu. Hari ni kita discuss berkenaan tentang tu je, pembetulan ya. Puan nak tanya. Ya. Dalam sektor kami memang kena ikut apa by group ke atau by zoning ke ataupun by taman, kalau tu pun kalau jadi pilihan ke ataupun ikut sendiri. Yang tu lah itu saya decide kan. Sama ada macam perumahan sebab banyak. Untuk analisis kamu kena tetapkan sama ada ikut taman macam hari tu Aiman ada tetapkan awak ikut taman ataupun zone kan. Ada setengah saya tak Saya naklah taman, yang rombak lain balik kena semua. zoning. Kalau saya taman tapi yang lain semua yang bahagian zoning, diorang buat bahagian zoning. Okay. So kamu boleh pakai Jadi ikut taman, maksudnya kamu dah decide lah ikut taman. Ikut taman maksudnya kamu tahulah kamu punya analisis tu ikut taman, kelompok taman tu ataupun ikut zoning. Boleh pakai sama ada salah satu lah. Tapi tak boleh macam itu yang saya tegur Arif tu. Ada sekali Arif buat pemilihan kawasan analisis ni berdasarkan apa. Tapi ni Arif cuma jawab dia ikut kawasan terdekat. So tak boleh lah macam tu. Kita kena tahu pembahagian kawasan yang jelas lah untuk analisis. maksudnya sektor kami kena sepakat lah, semua orang kena buat by taman macam tu. Itulah sama ada by taman, saya cakap boleh pilih salah satu. By taman ataupun by zoning. So untuk perumahan, sebab perumahan banyak tu jadi macam kadang-kadang mungkin suka untuk tetapkan zoning. Kadang-kadang sebabnya dalam zoning tu dia ada campur kawasan perumahan terancang, tak terancang kan. So mungkin ikut kesesuaian kamu punya sektor lah. Kamu boleh pilih salah satu antara dua ni. Dua ni saja yang boleh itu kita decide untuk pakai. Selain daripada ikut taman ataupun ikut zoning tu, tak boleh. Tapi kalau siapa yang ikut taman, katalah Arif dengan Aiman ikut taman. So pembahagian kawasan ikut taman tu kena sama. Tak boleh sekejap yang pakai Aiman pakai ikut taman ni dia combine. Okey, Taman Aman dengan Taman Desa Murni saja yang zon A. Yang Arif pula buat Taman Aman dengan Taman Mahkota contohnya untuk zon A. So kalau taman tu kena decide zon A tu taman apa, so kena sama. Faham? Okey, baik puan. Macam Puan start mana? slide folio memang kena tulis nama siapa yang buat ke? Apa dia? Setiap slide folio yang kami buat dah kena tulis Okey. nama pelajar tu yang buat tu. Ya. Okey. Termasuk slide analisis tu. Ya. Nyatakan nama dekat bawah tu siapa yang buat untuk slide tersebut, siapa yang bertanggungjawab lah untuk slide tersebut. Sebab kita bagi markah dia grouping, tapi grouping ni dari segi kesepakatan untuk penyelarasan kawasan analisis, lepas tu format sektor tu, yang tu saya nak tengok dia sama kumpulan. Tapi untuk penyediaan slide secara isi dia dalam slide tersebut, so kita akan nilai secara individu. So jadinya untuk kerja folio dan report ni, kita akan lihat kedua-dua pelibatan lah dalam kumpulan dan dalam secara individu juga. Okey? Faham? Faham puan. Okey. Lagi ada apa-apa soalan lagi yang lain? Sektor lain ada apa-apa soalan? Tak ada
Tak ada soalan untuk sektor lain? Okey, kalau tak ada soalan saya nak hari tu berkenaan tentang komuniti. Pembentangan bagi profil komuniti di kawasan kajian. Boleh tak Sarawut tolong share semula yang slide tu sebab saya tertinggal itu untuk komen. Baik Puan. Dia tak banyak pun, cumanya ada satu yang okey, yang ni untuk komuniti kawasan kajian bagi okey, untuk tajuk yang atas ni, kawasan kajian komuniti ni, saya rasa awak tukar lah ini. Pelan analisis komuniti lah kat atas ni. Ataupun kawasan kajian analisis komuniti. So kajian titik 2 bertindih analisis komuniti. Okey. Sebabnya plan analisis dah ada dalam plan ni. Boleh Sarawut? Sarawut dengar ke? Dengar. Puan, dia cakap Puan. Kenapa mic Sarawut tak ni tak dengar? Ada problem kot Puan. Ya, saya boleh dengar. Oh, okey. Okey, untuk yang petunjuk tu, Ya. bahagian petunjuk tu yang nama kawasan Taman Perumahan tu, boleh tak Ya. awak letak ni bagi Ikut sebabnya tulisan. dia center tu dia nampak tak tersusun dia punya ni. Okay, Bilangan tu tak selari dengan ni. Okey. Okey? Kalau boleh letak bagi dia, jangan buat center tu, buat bagi dia ke kiri. Maksudnya dekat dengan kotak petunjuk tu. Okey. Baik Puan. Lepas tu awak punya plan ni tak ada apa nama ni? Jalan ni, warna jalan. Warna jalan. Warna jalan kena ada dalam petunjuk juga. Okey. Okay. Okay, next. Macam lebih teliti. Okay. Ini yang zoom bagi satu kawasan lah. Okay, ni nampak. Okay, Sarawut ni bagus dia buat plan untuk zoom kawasan-kawasan ni lah. Kalau sektor-sektor lain boleh tengok contoh ni. Saya lupa nak bagi tahu ni. So, kalau untuk presentation boleh guna kaedah untuk macam yang Sarawut pakai ni lah. So dia tak dia cuma bergerak dia punya kawasan tu. Saya tengok sektor lain tak ada yang buat. So baguslah ni yang Sarawut buat untuk presentation ni. Terima kasih Puan. Okay, next lagi. Ni tak ada masalah. So pergi dekat graph. Tengok yang graph. Okay, yang ni bilangan responden.
Warga negara Argentina. Tengok yang ada satu status perkahwinan. Status perkahwinan. Tu Sarawak. Berkahwin, ejaan salah kot. Cuba tengok balik. Tak petunjuk. Perkahwinan. Bukan KHA, KAH. Okay. Okay, yang tu bilangan dia lah. Okay, yang tu satu lagi tahap pendidikan ni. Okay, sekejap. Status perkahwinan tadi, jadual umur responden awak letak bilangan responden atas syarta tu. Ini untuk nombor 4. Yang tu letak nombor. Yang ni tak, status perkahwinan tak letak tak letak bilangan. Dia Ini macam peratus ke bilangan ni? kalau buat catapan tu, dia macam automatically pergi ke persen. Okay, yang umur responden ni kenapa ada orang, ada bilangan orang ni? Just nak bagi teliti lagi. Okay. So itulah yang umur ada bilangan orang. Yang status ni tak ada. So decide salah satu yang mana nak pakai. Okay, Puan. Okay. Lepas tu yang tahap pendidikan ni. Okay, tahap pendidikan ni, yang ni apa dia ni? Kenapa ada perincian ni? Maksud Adakah Puan, ini merujuk kepada 23 orang ni? Yang mana tu? maybe nanti saya tukar. Dia Apa punya- maksud kamu yang ada 2 catapan ni? Boleh Saya explain tak? ambil design dia je. So pecahkan. Yang ni yang satu ni dia ada 4. Yang satu ni ada 2. Adakah dia mewakili bagi kumpulan yang tahap pendidikan ni? Sebab kat bawah petunjuk ada 5. Tak. Ya. So tak ada. Kalau tengok dalam carta ni, dia tak ada. Yang warna hijau ni apa dia ni? Okay. Saya rasa kurang Hijau sesuai tak dia ada. punya. Merah 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 tidak tu maknanya bersekolah. tidak bersekolah. Tu jadi kalau Kenapa? pakai design ni tak sesuai. Dia Okay. macam keliru. Okay, Puan. Okay, lepas tu sama juga dengan bilangan isi rumah ni. Okay. Yang ni pun keliru ni. Baik, nanti saya tukar template. Okay. Lagi. Next. Okay. Okay, next. Itu saja, Puan. Tu je. Okay. So yang tu sajalah, tak banyak sangat pun untuk yang kamu punya pembetulan. Ya? So yang lain-lain okey lah. Okay. Terima kasih, Cumanya Puan. untuk report, awak kena explain data yang tinggi rendah tu kenapa. Okay. Baik, Puan. Okay. Terima kasih, Puan. Okay, sama. Tadi ada siapa nak tanya ke? Faris Ya, Puan. Ada apa-apa nak tanya ke tadi? Tak ada, Puan. Tak ada. Okay. So, ada apa-apa nak tanya? Yang lain, sektor lain? Puan, nak tanya boleh? Ya.
Macam sektor saya, sektor infra, kita orang punya saliran tu, kita orang tak tahu nak letak maklumat apa. Macam kita orang punya dekat satu slide tu, saliran tu macam nampak kosong je. Saliran tu cuma awak ada plan, tunjukkan lokasi dekat mana saliran dan nama ni. Nama memang dia tak ada apa? Dia tak ada apa sangat. Dia tak ada apa sangatlah datanya. Cuma tunjuk lokasi dan nama sungai tersebut lah. Okay, boleh fine. Arah aliran air tu. Dia daripada mana ke mana, explain sikit lah dia punya ni. Maklumat saliran. Okay, fine. Tapi itu tak ada bentangkan saliran kan? Ada? Ada, cuma kita letak plan dengan gambar saja. Okay. Okay, lagi? Yang apa, infra, sebab itu ada setigo yang tak berapa betul. Yang kamu zoom tu kan tak perlu kan? Itu kamu dah buang ke? Dah, kita orang dah jadikan dia satu slide. Macam tu dah. Gitu. Okey, untuk kita pergi kepada yang sektor perumahan balik sektor perumahan bagi keluasan yang tak selaras itu, yang tu kamu dah bentangkan ke? Dah baiki ke? Saya rasa dah baiki tu Puan. Dah baiki dah. Okey. Lepas tu ada satu yang kalau dah baiki tak apalah. So kena sama bagi setiap semua ni selari dengan sektor guna tanah punya keluasan. Bagi perumahan. Okey, untuk yang kamu labelkan bagi kalau ikut taman, macam itu ada Akram. Present berkenaan tentang analisis untuk setiap taman. Ada senaraikan yang A, B, C tu. Boleh tak share semula yang tu? Itu saya dah komen ke belum? Saya lupa. Yang huruf besar tu ke Puan? Macam A besar. Bukan. Untuk zoom sebelum masuk kepada analisis satu-satu pembahagian kawasan taman tu, kamu ada nyatakan lah. Zon A dekat mana, zon B dekat mana, nama taman, taman A, taman B, taman tu. Saya nak tengok yang sebelum masuk ke analisis tu. Yang Akram punya. Kejap Puan. Aiman, ini yang terkini ke? Ini yang terkini. Dah ubah. Okey. Okey, untuk kamu punya plan guna tanah ni, perumahan, ni ada keluasan dia lah. Keluasan 138.2. Ya. Lepas tu, ni jalan raya kawasan sempadan.
Yang tu kena ya, itu kamu dah buat bentulan dia punya tajuk kan? Maksud puan guna tanah tu. Yang plan, tajuk plan tu. Tajuk plan yang analisis kategori tu. Hmm. Tu saya kekalkan. Tapi saya cuma tambah tu yang tu guna tanah pula. Plan guna tanah perumahan kan? Ya puan. Okay. Bukan ke plan guna tanah perumahan yang hari tu kamu present, kamu letak perumahan terancang tak terancang? Untuk mula-mula. Itu kami kena. Itulah. Kan hari tu kamu buat yang tu kan? Ya. Patutnya pakai plan yang sama je. Cumanya perumahan ni, letaklah perumahan terancang dekat petunjuk ni, perumahan terancang. Lepas tu bezakan warna lah dalam plan ni kan. Lepas tu perumahan tidak terancang. Berapa keluasan dia. Total kat bawah ni baru 138.2. Tajuk tu betul dah. Okay. Cuma masa tajuk yang saya bentangkan kelas yang hari tu, dia analisis kan. Jadi nak kena pakai plan yang sama lah yang tak terancang tu. Yang terancang. Yang terancang tak terancang awak dah ada kan? Nanti tengok next slide. Cuma itu kamu masukkan, okay. Saya cuma bagi tahu keluarkan gambar tu. Lepas tu bagi tajuk. Lepas tu masukkan petunjuk lah. Plan tu plan yang sama lah. Cuba tengok yang hari tu yang awak present terancang tak terancang. Next slide. Okay, yang ni. Yang ni lah. Okay. Yang ni jadikan plan guna tanah utama tadi. Yang plan guna tanah perumahan lah. So dia ada dekat petunjuk dia terancang, tidak terancang. Kalau yang ni plan analisis kategori. Tapi awak jadikan yang utama tadi. So yang ni buang. Ganti tapi plan dia pakai yang ni lah. So gambar ni buang lah dulu. Jadi tanah. Itu saya komen macam tu lah. Okay. So dah betul ni awak letak total tu kat bawah. Jadi puan, nama tajuk saya letak plan guna tanah perumahan. Ya. Okey, baik puan. Okay. Lepas tu yang slide nombor 4 tu. Ini dah masuk jenis perumahan. So okey lah. Yang nombor 2 dengan nombor 3 ni lah. Okay. Kenapa sekejap tengok plan tadi. Plan yang nombor 2 ni. Okay, plan nombor 2 ni tak nampak dia punya border. Plan nombor yang ni plan nombor 2. Okay, slide nombor 2 ni. Okay, cuba pakai format yang sama untuk semua plan kumpulan kamu. Boleh tak? Sebab tengok kalau yang Aiman buat ni, yang ni dia okey lah ni. Nampak keliling border tu. Kalau yang Sagi pergi slide nombor 4 ni, cuba tengok. Jadi puan dah kena ada border puan? Bagi ada border lah kalau yang analisis tak apa. Analisis tak perlu ada border. Untuk yang mula-mula, maksudnya macam yang nombor 4 ni. Nombor 4 ni, saya tengok nombor 4. Slide nombor 4.
Boleh ke gerak? Dekat saya masih lagi tak bergerak Ah, ni. Dia lag puan. Slow kan? Lag. Lagi. Betul. Okay, tak apa. Lele lah. Puan. Ya. Tengok slide nombor 4 ni. Itulah. Okey. Maksudnya slide nombor 4 pun akan dapat border juga. Akan besarkan lagi ikut format. Macam mana? Maksudnya Macam? yang pelan ni akan ikut apa yang saya buat muka surat depan tu. Dia punya border tu. Itulah paparan dia kalau yang slide nombor 2 tu nampak lebih elok. Kalau macam ni nampak macam terpotong tengah ni. Dia untuk slide pertama, sebelum kamu setiap kali kamu analisis, kamu akan tunjukkan dulu plan yang utama bagi analisis tersebut. Betul tak? Okey, betul. Kan? So, untuk slide yang utama bagi sebelum masuk setiap analisis tu, kamu standardize kumpulan kamu gunakan macam format yang seperti slide nombor 2 tu. Okey? Supaya nampak seragam lah. Okey? Okey, baik puan. Okey, lepas tu kan yang kalau macam dekat petunjuk ni, bagilah kemas sikit dia punya tulisan ni. Kalau kata ni awak kecil kan tulisan. Kami besarkan tulisan sebab tak bagi nampak. Sebab bila kami Itulah kalau screenshot awak tarik, ataupun dia tu dapat kabur. Sebab kalau kami tarik kena besar. Kalau tarik ke ni sebab banyak lagi ruang kosong ni. Tak boleh ke macam mana? Sebab nama kat bawah tu, nama disediakan oleh Akram Hasih tu saya masih boleh nampak lagi lah. Maksud puan? Tu nama dekat bawah tu pakai tulisan lebih kecil kan? Disediakan oleh tu saya boleh nampak lagi lah. So jadinya sesuaikan dengan slide ni. Okay? Okey puan. Okay. Lepas tu yang Akram ada present tadi saya nak tengok yang ABC tu. Ada satu. Next slide. Kan tu dah buang. Bukan ni. Lagi next. Okey, sekejap. Skala ni yang kamu zoom kan ni satu nisbah 7,500 ni. Yang ni kan yang besar tadi awak pakai 1 nisbah 7,500. Ya? Tak betul lah dia punya skala ni. Buang skala ni, tak perlu. Letakkan arah utara saja. Arah mata angin ni. Okey. Lepas tu untuk gambar-gambar ni banyak lagi ruang kosong dekat bawah tu. Table apa semua ni. Maximiskan penggunaan slide ni. Okey. Awak dah belajar infografik kan? Paparan tu bagi nampak sesuaikan dengan saiz slide ni. Tapi kalau yang slide ni awak besarkan, slide lain pun kena seragam lah.
Okay, next. Ni semua sama Okey, baik puan. Next. Semua ikut taman lah. Yang ni pun sama. Yang ni sekejap ada dekat petunjuk ada kotak pula. Yang kotak yang warna ni dekat bawah pula. Nah, kenapa tu? Tu pun katanya tuan ni apa? Apa dia? Apa dia Faris? Tak dengar. Puan katanya yang buat ni apa? Arif. Mana Arif? Macam mana Arif? Macam mana Arif? Macam mana Arif? Dengar ke tak ni saya tanya ni? Astaghfirullahalazim. Masya Allah. Hello. Ya, kejap. Okey, apa? Arif, saya tunggu jawapan daripada Arif ni. Macam mana? Contoh industri. Sebabnya dalam rasanya industri tak ada buat yang petunjuk kotak ni dekat bawah. Dia mesti sebelah kan. Itulah warna ni. Warna ni menunjukkan untuk satu tingkat. So dekat sebelah lah. Sebelah dengan ruang petunjuk ni. Okay. So baiki nanti dia bagi seragam bagi kumpulan kamu. So bagi seragam ikut ni tak betul ni. Kalau macam penyediaan plan ni macam ni. Dia punya warna kod warna ni dekat bawah. Okay. Yang Akram tadi yang label bagi ABC tu memang dah buang ke? Dah tak ada
So tak apa, abaikan. Dah mungkin dah komen itu. Okay, next. Okay. Yang ni pun sama ni. Sekejap. Contoh rumah satu tingkat penerangan gambar tu. Okay, next. Ni nampak yang awak zoom ni kenapa tak ada nombor lot apa semua ni? Dia zoom kalau perumahan ni dia tak boleh macam ikut industri sangat. Kalau macam ni awak buat macam industri. Industri dia lot sesebuah tau. Kalau macam yang ni, rumah ni awak tak boleh nak cut satu sebiji-sebiji dia punya apa? Lot tu. Dia kena ada juga nampak yang sekitar tu. Okay, Arif. Nombor lot tu tak ada. Arif ni dengar tak ni? Arif? Awak buat apa? Tak dengar? Ni saya beritahu, awak tak boleh nak zoom ni. Apa? Pecah satu-satu sebiji-sebiji lot tu. Satu tu merujuk pada nombor lot tu tak ada. Dia kena ada juga tunjuk. Dia tak boleh macam industri. Industri sebab dia bangunan dia, building dia besar. So boleh lah. Sesuai. Kalau perumahan, dia lot dia lebih kecil-kecil. So kena nampak juga yang sekitar tu. Macam yang apa? Yang Akram buat tu, dia tunjuklah kawasan tu. Okay. Sama juga yang dengan yang lain. Okay, next go pergi yang seterusnya. Analisis lain. Yang tu saya dah awak dah baiki ke yang bilangan yang tak sama tu? Okay. Okay. Yang ni. Okay. Ini yang utama kan. Okay, next. Ya, betul. Yang ni satu ni merujuk kepada apa ni? Contoh Zoomkan lagi. Tiga sampai 3 zoom. 3 zoom. Tapi yang tak semua taman lah saya zoom. Masa tak perlu. Masa present tu tak ada kan? Tak ada. Jadi tak payah. Tak payah masukkan. Nampak pelik pula. ya. Tak perlu Dia bukan macam industri macam saya beritahu lah. Sebab lot kawasan perumahan ni dia kecil-kecil. Okay, lagi. Okay. Ni pun sama buang samalah semua. Next analysis. Ini pun kena samalah tadi dengan macam yang slide 2 untuk yang utama. Ni mana pergi garisan di atas border politeknik tu tak ada dah, hilang. Check balik Pergi next. Ni garisan putus-putus tu merujuk kepada mana tu? Sampai kotak putih tu je. Ni tak nak macam tu.
Okay, next analysis. Kenapa besar sangat tulisan tu tadi? Back 1.57. 56. Ni Taman Desa Perdana ni. Besar sangat tulisan atas tu. Bagi seragam lah semua. Okay, next. Yang ni siapa buat? Faris. Ya, Puan. Okay. Yang ni ada analisis seterusnya kan? Rumah untuk yang utama ni tak payah masukkan gambar. Okay. Lepas tu Baik, bagi selari dia punya tulisan petunjuk tu. Yang Baik, jalan baik. raya kenapa tak keseluruhan tu? Dia kalau awak warnakan tu kena keseluruhan kawasan tapak lah. Tengah-tengah je ada. Baik, baik. Nanti saya tambah satu. Okay. Okay, next. Next analysis. Sekejap ni. Yang ni kecil yang tulisan petunjuk dia. Ilham. Yang ni pun tak perlu ada gambar yang utama sebab awak analisis. Dia ada next analysis dia. So gambar dekat tepi tu tak perlu. Besarkan dia punya plan ni. Baik, Puan. Okay, next. Tu terpotong dekat atas tu. Bagi balik nanti. Tak perlu ada skala kat atas. Okay. Gambar pun tak sama saiz. Okay, next analysis. Dah. Okay, sektor perumahan dia settle. So nanti bagilah. Okay, guna tanah. Itu yang mana yang tak ada tu boleh tengok semula tak? Yang dah baiki. Nak tengok balik matlamat objektif semua tu yang dah dibaiki. Sampai semualah semua awak punya tu. Slide. Guna tanah, mana guna tanah? Sekejap Puan. Okay. Inilah, ini ada panik lari ke benar.
Mana lambat ni? Apa problem ke? Okay, next. Yang ni boleh tak yang sejarah tadi tu? Sekejap. Sorry, yang ni buat bagi justify tu boleh? Dia punya Justify macam mana puan? justify ayat tu ni. Mana? Dalam Word tu kan dia ada tulisan dia punya dalam PowerPoint tu. Justify, align dia tu, alignment. Center apa? Ke align right, justify tu maksudnya dia distribute evenly. Maksudnya dia punya apa? Paragraph tu. Boleh puan. Kubang pasu tu. P besar. Keluasan keseluruhan kampung. Ini bukan kampung kawasan kajian. Keluasan keseluruhan kawasan kajian adalah keluasan kawasan kajian. Ada macam tu keluasan kawasan kajian. Okey, baik puan. So, tak pasal. Okay. Next. Melaksanakan kajian guna tanah bagi kaji selidik dan kaji selidik komuniti. Okay. Next. Mengkaji profil guna tanah dan asas komuniti. Okay. Guna tanah. Tinjauan dan selidik mengumpul maklumat guna tanah. Okay. Next. Okay, next. Okay, next. Nama jalan semua jalan ilmu Bila kita orang tengok dekat Google Map kan, jalan depan bukan depan simat kan, orang dah buat simat pun dah ilmu, depan poli pun jalan ilmu. Okay. Okay. Kalau dalam table tu boleh tak kamu buat bagi sama saiz je? Pada ramai kalau star jalan ilmu 19.8 24 minit tu sama saiz dia punya tulisan. Okay. Okey, baik. Sekejap. Back tu. Nama gambar tu. Gambar ni gambar apa? Bukan gambar dalam accessibility ni. Ni gambar ni merujuk gambar apa? Gambar mesti ada penerangan Dia apa jalan ilmu? Ya. Jalan ilmu, jalan. Sebab dua-dua jalan ilmu puan. Letak dekat ni lah.
Letak tu dekat lah bawah. bawah gambar tu. Letak kat bawah. Okay, baik Puan. Okay, next. Okay, next. Next. Kenapa accessibility tu tak masuk ke analisis Patutnya dia masuk sekali tu. Oh, dia masuk bawah analisis ke Puan? Accessibility? Ya, ya. Sepatutnya. Tak apa Puan, saya boleh adjust balik. Okay. Okay, next. Sekejap saya nak tanya, yang jalan ikut SKBBD tu jalan ilmu juga ke dia panggil? Jalan yang laluan SKBBD tu, jalan ilmu ke? Yang depan kilang Permintek tu. Sebab saya tahu Google Map dia tulis jalan ilmu. Ya. Maknanya jalan ilmu, laluan tu dengan laluan yang depan IPDA, Poli semualah. Yang tadi tu jalan ilmu first tu daripada daripada jalan ni ke Polimas, IPG tu jalan ilmu. Lepas tu Yang jalan hak depan kilang tu, yang depan kilang-kilang tu. Yang kan bukan yang SKBBD yang jalan satu lagi tu yang apa? Simpang yang depan IAB tu. Tu jalan apa tu? Masuk kot kilang-kilang tu. Saya tak pasti lah Puan. Apalah sekejap lagi saya pergi tengok balik Puan. Dia kalau yang lalu dekat SKBBD yang jalan besar tu, jalan Siswa 8 tu, saya tengok dalam map ni. Sudah. Jalan Siswa 8 ni. Sebab yang macam signboard jalan ilmu tu laluan depan IPDA Polimas je tak tahulah, saya pun tak tapi rasa macam laluan tu je yang jalan ilmu kan. Itulah. Sebab SKBBD tu dia masuk dalam taman siswa dah. Kalau dalam industri ni, jalan industri Darul Aman 2 ni. Dalam jalan yang industri tu lah. Dia kalau kamu tengok dalam Google Map sebenarnya, tu saya confuse juga dengan sektor infra. Dia buat jalan utama sama saiz dengan jalan ilmu. Sebenarnya jalan ilmu ni dia ada 4 lane tau. Kalau jalan dalam industri ni, dia ada dia ada dua jalan yang bersingan tu. Dia ada pembagi jalan tu. Dia punya, kalau kamu tengok dalam Google Map tu, saiz jalan tu pun berbeza. Sorry Puan, sebab saya tengok Google Map dia tu jalan ilmu Puan. Tak apa, sekejap lagi saya ubah balik, saya tengok satu-satu. Jalan, so check balik Kamu kena zoom pergi lagi ni, baru nampak nama jalan tu. Zoom lagi kecil dia punya tu, so nampak. Kalau dekat depan Permintek tu, jalan industri Darul Aman 2. Sebab bila saya kat Google Map saya dah habis zoom dia tulis jalan ilmu. Tapi mungkin sebab dia tak update ataupun saya tak tahulah, nanti saya pergi tengok balik. Okay. Maaf Puan. Okay, nanti bagi balik lah. Okay, next. Okay. Next ni tak masalah itu. Besar sangat dot tu Patutnya dot warna merah tu kecil je lah. Baik Puan. Okay, next. Okay, next.
Saliran. Nama yang ni kan Infra dah buat kan juga. Tapi tak apalah. Apa? Nama Saya cuma isi je. nama sungai ni apa ni? Sungai tu kita orang nak berhenti tepi Eko tu. Kita orang kami jalan-jalan pun kita tak tahu kat mana nama jalan sungai tu. Dalam airplane ada tak? Dia bersambung dengan sungai besar tu ke? Macam tak ada. Puan dalam iPad pun tak ada pun. Dalam Google Map tak ada ni. Google Map pun dia tak ada tunjuk. Dalam Google Map pun tak ada. Okay, tak apa. Tapi gambar tu jangan bertindan dengan apa nama? Dengan bertindan dengan plan. Okay? Puan, Ya. macam sektor guna tanah pun kita tak jumpa nama. Saya pun tak jumpa juga nama. Jadi kalau saya nak biar kosong ke macam mana jumpa? Itulah. Tu kena tanya dengan apa Jabatan Pengairan dan Saliran ni. Sebab dalam ke parik je tu. Dia macam parit pun. Dia macam bukan. Sebab tak ada pun. Tak ada pun dalam plan ni. Dia macam sungai ada, macam longkang ada, macam parit pun ada. Tak tahu nak cakap tu. Dalam bau suatu hari dia bau busuk. Bukan sungai kot saya rasa. Saya tak pasti apa pun. Sebab panjang juga sampai kawasan perumahan. Ini kamu buang lah ni. Ni tak perlu masukkan. Baik puan. Sebab dah tak ada, tak boleh kenal pasti nama dia apa. Lepas tu dia punya masukkan dalam, kalau sektor infra masukkan sebagai peparitan. Bukan apa? Bukan badan air lah. Ya? Okay, Jadi puan. badan air tu dalam perak induk pun buang, masukkan dalam ifra. Macam tu kan? Ya. Ini masuk dalam infra. Okay. Sebab tak boleh kenal pasti dia punya nama ni. Okay, next. Ini hierarki jalan. Sepatutnya yang ni pun sektor infra, tapi sepatutnya untuk guna tanah cuma tunjukkan tadi je lah accessibility. Accessibility ke kawasan kajian. Jadi berulang pula. Kena delete juga kan ke puan? So tak perlu lah ni. Sebab jalan raya apa? So tak perlu lah ni. So, sebab sektor infra dah buat dia punya hierarki. Okay. Ini pelan.
Yang ni matahari terbit, matahari terbenam, matahari tengah hari waktu di antara ni, tengah-tengah. Dik matahari terbenam, matahari terbit dengan matahari apa pun nak tulis? Tengah hari lah maksudnya, waktu tengah hari. Matahari tengah hari. Okey, Tak, boleh pun. bukan waktu tengah hari. Waktu tengah hari, jangan matahari tengah hari. Matahari tengah hari lah. Matahari tengah hari lah puan kan tulis. Okay, next. Okay, ni okay. Next. Okay, dah. Okay. So, untuk sektor guna tanah dah okay dah. Nak tengok yang komersial ni sekali. Okey, puan kejap Komersial, lepas tu Hazim. Yang lepas ni kita tengok Hazim untuk yang kawasan lapang tu. Okay, next. Yang ni pelan guna tanah perniagaan yang mana? Yang mula-mula, yang utama. Saya dah tak letak pun. Ya? Tak letak? Maksudnya kena letak jugalah puan. Pelan itu kan saya bagi tahu, kena ada setiap sektor dia kena ada pelan guna tanah utama dulu. Tapi hari tu pun kata itu tak perlu, cuma masukkan formal tak formal tu. Kena ada. Ni sekarang ni formal tak formal, tapi tajuk dia pelan guna tanah perniagaan. Tukar tajuk. Okay. Lepas tu kenapa ni komersial tak ada background ni? Sektor perumahan tadi macam ada background kat belakang. Nampak macam kosong sangat ni. Sebab dah gabung dalam semua dia hilang pun background dia. Nanti saya suruh editor tambah. Okay. So bagi ni tajuk ni tak boleh lagi besar daripada tajuk utama kajian guna tanah. Okay. Kena sesuaikan. Okay, next. Yang ni perincian. Okay. Okay, sekarang ni sektor komersial. Tadi pelan guna tanah kan? Okay, kamu gunakan balik pelan tu tadi. Kamu tu, so satu pelan yang utama, pelan guna tanah perniagaan. Lepas tu untuk yang table ni, boleh tak kamu join sekali dengan plan tadi, tapi masukkan plan analisis jenis perniagaan tadi, kamu guna pakai yang plan sama, cuma insert table ni masuk dalam yang tadi. Boleh tak sekali? Dia duduk sekali. Maksudnya plan dengan table ni sekalikan dalam satu slide puan? Boleh tak kecilkan table ni? Masuk dengan yang tadi. Yang ni dia ada perincian lagi kan? Untuk yang analisis yang ni, ada tak tunjukkan kod-kod warna perbezaan ni? Ada puan. Ada tak? Ada. Ada. Mana dia? Tengok plan tu. Next slide. Tengok.
Okey. Okey, silap. Bukan maksudnya table tadi bukan join dengan yang tadi. Join dengan yang ni. Okey, boleh tak? Oh, Ini maksudnya banyak table tadi ruang join lagi dengan kan? bulan ni. Banyak ruang lagi tadi kan? So combine dengan ni sebab saya tak nak table dia duduk dia duduk satu slide. Dia nak sekali dengan plan tu. Oh, dia Okey, duduk baik. seorang-seorang tu nampak macam tergantung. Lepas tu kan boleh tak buat macam sektor lain, petikat petunjuk ni tak payah ada kotak boleh tak ni? Nampak nampak tak apa-apa elok. Lepas tu susunkan balik tulisan runcit makanan minuman perkhidmatan tu bagi dia selari. Tu ada markah dia punya format. Okay, next. Okay. Sekejap tengok sekejap balik tadi. Yang sebelum ni. Okay, ni kategori. So yang seterusnya ni analisis kan? Okay. Ya pun. So ni analisis dia kan? Analisis kategori perniagaan. Ya pun. Dekat atas tu 2.4.2 pergi letak analisis tambah analisis kategori perniagaan. Okey puan. Okay. Okay, next. Kejap. Untuk yang ni contoh lah yang bagi salah satu Okay, next. 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 Okay, yang ni pun sama cuma segini dia punya ruang petunjuk legend tu. Okey puan. Yang ni status, analisis status milikan. Kenapa tak sama tu jumlah tu? Perniagaan total dia berapa? 27.84. Memang 27.84 sama tu puan. Semua sama Guna tanah sama dalam guna tanah? Sama puan, kita nak update baru dah. Okay. So semua kena sama 27.84 ekar. Next. Next ni tengok next analysis. Ni okey tak masalah. Okay. 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 Lian sah trading tu huruf besar. Sama kan dalam table tu sama size Listen. Okay, next. Okay. So kita tengok Hazim pula. Untuk kemudahan kawasan kemudahan kawasan lapang. Industri tu tak ada masalah Dah bagi kan? Industri dengan institusi. Aisyah dah bagi Puan. Okay. Industri punya saya nak tunjuk sekejap lagi. Okay. Tengok Hazim. Lepas Hazim, kita tengok infra
Nampak puan? Okey, besarkan sikit boleh? Tak apa nampak petunjuk. Okey, sempadan letak dengan jalan raya letak kat bawah Baik puan. Tanah Taman Rekreasi yang kawasan 8 itu saya tegur lah. Taman Rekreasi kawasan 8 tu sama letak Oh, kawasan 8 saja. Pilih salah satu. Kawasan 8 lapang tanah kosong. okey. Total tu sama dengan ni tajuk pun pelan guna tanah. Taburan tu buang. Baik puan. Di mana? Pelan guna tanah kawasan lapang dan tanah. Pelan guna tanah kawasan lapang dan tanah kosong di Koma Bandar Deraman. Yang ni pun tak ada background. Editor pun tak ada background ni macam mana? Okay, next. Tengok slide yang 3. Yang ni macam serabutnya letak dia punya zoom ni. Boleh tak awak buat A, letak A je, tak payah ada garisan-garisan tu. Baik puan. Letak A dekat labelkan dekat plan. Okay? Dengan yang bulatan semua tu. Baik puan. Okay. Ni arah mata angin tak ada, skala tak ada. Ni kena ada ni. Dekat tajuk ni 7.2.2 ni lokasi kawasan lapang Okey. Lokasi kawasan. Okay, next. Tu yang dalam table tu yang ada satu-satu jatuh tu sekitaran N kat bawah tu bagi Okay, next. Nak tengok yang sama ni saya komen itu. Dah bagi belum? Okay. B, kenapa besar sangat B tu? Kecilkan sikit. Baik puan. Okay. Nama raja kena ada terangkan kawasan tanah kosong di mana. Okay. Susunan gambar tu ikut kesesuaian. Baik puan. Okay. So kita tengok infra. Puan nampak kan? Ya. Next. Pelan guna tanah taburan tu buang. Jumlah mana jumlah? Nanti saya letak puan. Okay. Ni pun tak ada background Tak ada background. Okay, next. Ni garisan-garisan ni pun sama macam Hazim tadi. Buangkan ni, letak label saja satu. Nombor 1, nombor 2 itu dalam plan. Okey, boleh puan. Sekejap. Saya tengok jalan tadi.
Tengok jalan. Ini. Berhampiran simat. Jalan utama. Berhampiran simat ke? Yang ni lokasi. Nama jalan lah saya ni letak. Bukan lokasi ni lah. Nama jalan Okey, boleh puan. Nama jalan, jalan ilmu. Okey, jalan utama, jalan ilmu. Jalan yang awak bagi tahu yang nombor, jap. Yang nombor ni tak ada pula dalam ni. Dekat kawasan industri tu pun kena ada Lepas tu ikut hierarki dia kalau dia punya, maksudnya dia punya daripada yang besar sampai yang kecil ke bawah. Orang berjalan kaki ni maksud dia duduk dekat bawah-bawah sikit lah. Utama jalan jalan pengumpul. Lepas tu masuk jalan tempatan. Okey, boleh puan. Okey. Ikut dia punya hierarki. Lepas tu nama Rajah ni letakkan lokasi dia dekat mana. Okey. Kiranya dalam gambar tu lah puan. Tak letak dalam kena letak jalan, nama jalan. Letak nama jalan lah, nama jalan supaya kita boleh rujuk table ni. Tak payah letak lokasi lah, nama jalan Okey, boleh puan. Okey. Next. Okay. Ni bagi sama saiz ni. Tulisan dalam nombor 1, 2, 3, 4 ni. Tu dah sama saiz sebenarnya puan. Mungkin sebab dia besar. Sama saiz je? Nampak macam ada besar kecil. Kawasan kajian tu macam kecil. Yang Tanjung Pauh tu macam besar. Okey, tak puan. Saya betulkan. Letakkan nama pencawang ni. Nombor 1 nama pencawang apa, nombor 2, 3, nombor 4 ni. Masuk okey. Okey, faham. Nama pencawang apa bagi Rajah ni. Okay, next. Pencawang elektrik. Elektrik ke ni? 5.3 atas ni pencawang elektrik. Ni pencawang telekomunikasi kan? Betul. Pencawang telekomunikasi Jalan Taman Sri Aman. Pencawang telekomunikasi Jalan Industri. Tu dia macam tu. Sesuaikan saiz tulisan. Okey, boleh puan. Okay. Okay, yang ni kan coverage untuk kawasan kajian kamu. Kamu tak boleh buat survey kepada pelajar Polimas ni. Itu saya bagi tahu dah kan. Tapi kamu mesti present itu pun pakai yang survey Polimas. Student Polimas. Puan nak saya buat yang baru ke? Yang ni macam saya minta overall dekat semua kawasan ataupun zone. Kamu tak payah buat survey. Kamu cuma ni apa? Kalau dalam kelas kamu, okey, kamu pakai line apa? Kamu test lah. Pergilah test ni, tapi saya rasa semua line ada, tak ada masalah. So coverage apa yang ada dekat kawasan kajian? Okey, boleh puan. Okey. Okey, ni pun sama, kena ada nama 1, 2, 3, 4 tu. Okey puan. Okay, next. Next. Hilang lah ni slide kan. Slide ni hilang ke puan? Tak ada ni, kosong ni. Dekat saya ada je slide-nya. Dekat saya ni tak ada ni, kosong. Puan Nizam nampak tak? Saya tak nampak ni. Nampak? Tak nampak. Silap tekan. Kosong. Kosong. Itulah, tak nampak. Nabi ada present balik.
Ada tak Puan? Okay. Ni Puan saliran yang saya cakap tu tadi. Tak nampak jugalah. Itulah. Saya pun tak nampak kan, tak keluar apa pun dekat skrin. Awak tekan share skrin tak? Sebab kosong je ni. Tekan Puan. Saya Saya slow dekat kot. atas. Okey, baru keluar. Okey Puan. Baru nampak ni. Puan ni yang saliran saya tanya tadi tu. Saya tak nampak juga. Itulah macam mana ni. Kejap Puan. Itulah macam mana tak. Tak apa. Mungkin slow ke apa kan tak. Tadi okey je. Okay, saya tak nampak balik dah. Tak stabil Tak pula. nampak dah. Apa ni? Kejap. Puan, kita bisa balik. Last slide. Puan boleh nampak tak? Tak ada juga. Tak ada. Ni tak apa macam ni. Boleh tak send kat saya kat Telegram. Awak pun awak asing kan dengan sektor lain kan? Dah asing dengan sektor lain ke? Ada. Ya. Awak send kat Telegram je lah. Saya share tengok kat sini. Boleh? Okey boleh Puan. Memang lain kat poli pun problem ke? Memang tak keluar apa-apa pun. Tapi saya punya tadi memanglah naik notification bad sound quality. Oh ya. Yalah tak apa, try.
Tengok kalau tak ni kalau tak boleh juga tak apa, nanti tengoklah macam Puan, saya tunjuk ni slide industri. okey. Dah share ke? Dah Puan. Ya, memang saya punya lah ni masalah ni sebab saya tiba-tiba tak boleh ni. Tak boleh tengok. Puan Hanisa nampak tak tadi? Industri. Tak nampak juga. Yang ni nampak tak Puan? Tak nampak juga. Tapi saya nampak pun. Itulah line dekat poli ni lah problem. Aduh. Lalu okeynya. Saya try share sekejap tengok boleh tak? Apa? Nampak? Sekejap Okay, nampak tak? Tak nampak Puan. Tak nampak. Tak ada. Ya Puan, tak ada. Okay, tak apa. Untuk sektor infra dengan infra ni saya dah boleh buka dah. Nanti saya respon dekat grup. Saya respon dekat grup untuk yang kumpulan industri pun send dekat saya dekat Telegram. Okay? Boleh? Send dekat saya nanti explain apa benda yang awak nak tanya ke apa kan lah. Okay? Okay, untuk sektor industri selain nak tunjuk ada nak tanya apa-apa ke? Tak ada Puan. Tak ada. Okay. Nak tunjuk slide tu je lah Ya Puan.
Okay. So nanti awak send dekat saya, nanti saya tengok lah. Lepas tu infra pun sama, nanti saya respon lah. Okay, Okey, Puan. okay, semua sektor saya dah tengok. Yang mana tak tengok tu rasa ni kamu baikilah yang mana yang saya tegur yang hari tu tak ada apa-apa yang major sangat lah. Cumanya yang macam kemudahan tu yang lembaga KENAF tu. Dah baiki jumlah keseluruhan dalam plan. Peratus tak ada. Yang tu nanti baiki. Pastikan ada. Lepas tu yang lain-lain tu ada apa-apa soalan untuk semua sektor? Sektor guna tanah ada apa-apa? Siapa nak tanya? Yang kita orang tu, kita akan buat apa yang Puan suruh tadi lah. Okay. So nak buat penambahbaikan masih lagi terbuka lah untuk semua dari segi format, dari segi paparan plan, nak tambah baik masih lagi ada masa untuk kamu kemaskini kamu punya folio. Sebabnya nanti folio saya akan ambil markah, hari tu markah present. Markah folio ada markah lain pula. Markah present tu dah selesai lah. Apa yang kamu present hari tu. So folio ni kamu boleh ada ruang lagi untuk menambah baik markah untuk folio. So kalau kamu tengok dalam rubrik dalam brief projek 2 ni dia ada markah kalau kamu tengok folio ni dia ada markah dari segi konten, teknik dan konsep yang kamu guna pakai itulah. Creativity dan neatness. Okay. Yang ni. So markah tu dia berasingan dengan yang presentation itulah. Okay. So Apa kan? Ya. Maka untuk folio tu secara berkumpulan atau secara individu? Tu saya cakap markah tu kita akan nilai contohnya macam keseragaman. Benda-benda semua tu kita akan nilai dia dua-dua. Kita akan ambil ada part yang grouping, ada part yang individu. Okay? Oh. Jadinya sekali lah. So dua-dua lah, presentation pun sama, folio pun sama. Dia akan ada maksudnya penilaian tu kan nanti saya dengan Puan Niza tahulah macam mana kaedah untuk menilai dari segi berkumpulan dan individu tu. Okay? Okay, Puan. So baiki folio dan dalam masa yang sama juga sediakan report hari Ahad minggu depan kita tengok progress untuk report pula. Okay? Progress untuk report. Fine. So ada apa-apa soalan? Okay, kalau tak ada saya kita teruskan untuk kamu lah. Saya dan Puan Nisa bagi ruang untuk kamu buat tugasan kamu baiki folio dan buat report tu lah. Yang editor nanti share dengan saya lah. Cover, format apa semua tu. Dan share juga dengan ahli kumpulan kamu. Okay? Minta pandangan lah. Dia walaupun ketua editor tapi boleh berbincang semua dengan ahli dengan semua kelas kamu lah. Semua sektor untuk bagi pendapat. Sama ada sesuai ataupun tidak. Boleh bagi inilah. Pandangan. Okay. So tarikh submit untuk report ni 8 bulan. Nanti kita start projek
untuk projek 3 selepas selesai projek 2 ni terus ya. Okay. So projek 3 dia tak panjang macam projek 2 lah. Projek 3 ada masa 4 minggu saja. Nanti kita akan explain. So kamu settlekan dulu projek 2 ni. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa kita kamu teruskan kerja kamu. Okay. Baik Puan. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Terima kasih, Sama. bos. Terima kasih Puan. Assalamualaikum.